Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Petikan daripada suratul Luqman, ayat pertama hingga ayat 6 yang bermaksud Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan mereka yang yakin akan adanya negara akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia, yakni ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan yakni manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu, kata Allah, akan memperoleh azab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Selamat datang dan marhaban bikum kita ucapkan kepada semua. Dan pada malam ini kita bersesuaian telah masuk ke bulan takwim hijrah 2 Safar, tak silap ana. Berbetulan ana tadi bermusafir daripada Ipoh Perak Darul Rizwan. Bertolak pukul 4 tapi sampai sini 9.30. Hampa tengok berapa jam kita jalan raya. Rupa-rupanya tarikh 2 Safar ini berbetulan dengan orang balik cuti, tuan-tuan. Saya pun keluar ikut tol Jelapang tadi, tengok kereta dah macam smooth, lari keluar pergi jalan lama, keluar ke Cangkat Jering, masuk balik highway Cangkat Jering, jalan sikit boleh lah, walaupun tak berapa jam. Alhamdulillah selamat sampai juga di sini. Para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Anak kecil belajar menulis, belajar pula di dalam rumah. Terima kasih pengurusi dan penganjur majlis menjemput saya memberi ceramah. Musim tengkujuh, cuacanya sejuk, hujan turun tanpa berhenti.
Mudah-mudahan yang hadir mendapat petunjuk dengan syarat sama-samalah kita bersihkan hati. Pergi ke markas bersama ayah, ibunya datang bersama jiran. Di samping petunjuk perlukan hidayah, maka mudahlah kita menerima ajaran Al-Quran. Ibu Nabi bernama Aminah, Abdullah pula nama bapanya. Bila hidup kita mengikut sunnah, dunia dan akhirat pasti akan berjaya. Hari hujan, sungai melimpah. Melimpahnya pula sampai ke atas jalan raya. Tahniah kepada yang sudi mendengar ceramah. Mudah-mudahan semuanya pas di pilihan raya. Cukur misai, simpan janggut. Nampak kemeh tak berserabut. Al-Quran dan sunnah kita kena ikut. Nanti dalam kubur tak jadi kelam kabut. Susun cawan sama cawan, ikat galah dengan tali. Pasal lawan tetap lawan. Kita berjuang sampai mati. Takbir. Cicah budu 5 purut buah petai. Jangan jadi buta perut tak ada akal. Gairah ahli ditingkat, gairah amilin ditagih, gairah musuh kita sekat, gairah pendukung dan penyokong sama-sama kita boleh, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sedar tidak sedar, setahun sudah umur dunia kita meningkat. Setahun juga umur kita jadi singkat. Peringatan bagi yang mahu beringat. Iman dan takwa jaminan mutlak untuk selamat dunia dan akhirat. Rezeki mudah-mudahan mudah dan berkat. Hidup indah dan selamat. Jiwa hebat penuh hakikat. Mudah-mudahan semuanya selamat. Selamat kembali dengan semangat yang baru dalam tahun 1428 Hijriah ini. Alhamdulillah. Kita ucap syabas sekali lagi kepada Parti Al-Islam Semasa PAS kawasan Kubang Pasu kerana sabutan awak. Ompeng sabutan lah. Ya, seluruh. Mana aku tadi dah hilang. Okey. Gersang bumi tanpa hujan. Gersang minda tanpa ilmu. Gersang jiwa tanpa amal. Gersanglah hati tanpa iman. Syabas dan tahniah sekali lagi kerana bersama-sama kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis yang sememangnya, majlis yang menghimpunkan hati yang berbeza untuk duduk di bawah satu cahaya sebagaimana album kedua yang baru dilancarkan 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah, walaupun jangkanya malam ini ada juga forum di masjid yang berhampiran, bagi kita lagi banyak majlis ilmu lagi bagus, tak ada masalah apa. Yang penting kita pandai kutip hak mana betul, hak mana tak betul, kan? Pasal apa? Majlis ilmu semua orang buat majlis ilmu, tapi setengah majlis ilmu ada orang dia kata ustaz boleh cakap setakat ni je ustaz, hak lebih-lebih ustaz jangan sebut. Hak ustaz, hak mai ustaz boleh, alhamdulillah cerita bab-bab ni boleh, cerita bab-bab politik ni kalau boleh jangan bawa masuk masjid ustaz. Pasal hak tu kita jaga sensitiviti umum, kononnya begitulah kata setengah penganjur. Sebab itu dalam dunia kita pergi musafir ceramah sikit-sikit ni tuan-tuan, tempat yang saya paling rasa lapang berceramah walaupun tidak mempunyai bakat besar sebagaimana Al-Fadil, ustaz-ustaz kita, Ustaz Aris dan sebagainya di atas pentas ini, tapi kita berasa amat lapang dada bila kita mampu berceramah di dalam gelanggang Parti Al-Islam Semasa PAS. Kerana apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terasnya ialah kamu mesti bercakap benar, dan setelah kamu menyampaikan berpesan-pesan dalam kebenaran itu, hendaklah kamu dalam kesabaran. Alhamdulillah,
Dek kerana sabar jugalah kita melihat berapa ramai juga orang datang malam ni untuk sama-sama duduk di bawah satu cahaya bulan ini. Malam ni tak kurang 200,000 orang, termasuk yang tak datang. Selalu aku habaq 100,000, ni 200,000 malam ni aku tambah 100,000 lagi. Tak tahu mai daripada mana. Maknanya muslimin muslimat rahimakumullah, selagi mana musuh-musuh Islam buat macam-macam strategi untuk menggagalkan perjuangan Islam, untuk menggagalkan syiar dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah dijunjung, dibawa begitu molek oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibawa arusnya itu sehinggalah kini kepada para alim ulama di dalam negara kita khususnya. Alhamdulillah, sedikit sebanyak sebentar tadi kita walaupun singkat amat, Al-Fadil Ustaz Aris dan Ustaz kita sebelum ini menyampaikan tazkirah pendek. Tuan-tuan puan-puan, saya rasa bagi hati yang masih hidup, hati yang tidak diselaputi oleh nifak, hati yang tidak diselaputi oleh kotoran-kotoran bayangan-bayangan bisikan syaitan, hati yang masih disinari dengan cahaya iman, hati yang masih nampak lorong mana yang hak, lorong mana yang batil, hati yang tidak mau membohongi diri dia sendiri, pasti dia berfikir, apa sebenarnya yang kita beramai-ramai setiap kali ceramah PAS dia adakan ini? Tujuannya apa dia, adik kakakku sekalian? Tujuannya satu, contoh sebuah negeri, Cik Siti Wang Kembang di negeri Kelantan. Sebagaimana Ustaz Aris sebut sebentar tadi, beberapa pendekatan yang cuba dilakukan. Itu tuan-tuan perempuan baru sebuah negeri PAS perintah. You just imagine, cakap Jawa aku sikit malam ni. Cuba bayangkan makcik pakcik, kalau semua negeri buat contoh macam Kelantan, tak teringin ke kita tuan-tuan puan-puan? Sebab itulah bermulanya Kelantan bermula daripada ceramah-ceramah macam ni tuan-tuan. Sebab itu konsep saya sebutkan tadi, apa nama masuk Kubang Pasu, dia jadi macam dia pula ceramah aku ni. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maknanya konsep dia mesti terang, berpesan-pesan pada kebenaran itu. Dan sabar, hasilnya 50 tahun lebih dah Kelantan tuan-tuan, 15 tahun lebih di Kelantan itu sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kemenangan, kekalahan itu sebenarnya memanglah datang daripada Allah tuan-tuan, tapi kendatinya ada pada kita, kata orang Jawa. Semua kuasa tangan-tangan memangkah ada pada kita. Sebab itulah kadang-kadang PAS tuan-tuan perempuan, kita minta ada keluar dalam radio, tak dapat. Televisyen minta, memang tobat lahum tak dibagi. Jadi ini jelah saluran kita tuan-tuan. Sebab itu perlu sama-sama kita meramaikan lagi majlis-majlis sebegini rupa. Al-maklum tuan-tuan perempuan, kalau berlawan dengan orang yang memang tak faham agama, senang. Tapi berlawan dengan orang yang menggunakan topeng agama, jadi masalah, sebagaimana telah diterangkan oleh Al-Fadil Ustaz Aris Awang sebentar tadi. Sebab banyak perkara yang kadang-kadang kita terang hak ni, mereka kata hak ni pun ada juga, Islam juga. Ini yang bercanggah, ini yang akan menyebabkan pertembungan antara PAS dengan UMNO hari ini. Sebab itu muslimin muslimat dalam bab realiti Islamik itu sendiri, hakikat keislaman itu sendiri. Walhal hak berjuang Islam ni tuan-tuan, sedari dulu orang kenal dah PAS, Parti Al-Islam Malaysia PAS, menjak zaman Abu Bakar Bashir dulu lagi sampai lala ni. Tapi strategi yang digunakan oleh mereka-mereka ini, mereka juga kata mereka bawa Islam. Baik tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah, aku nak abak lagu ni lah tuan-tuan perempuan rahimakumullah. Kita pada malam ini sememangnya menjangkakan, saya sebenarnya dah lama tak main ke Kedah ni tuan-tuan. Kita banyak buat program di belah Kuala Lumpur, di belah-belah sana lah, kota kosmopolitan Kuala Lumpur. Semangat orang-orang alhamdulillah pendukung jemaah Islam ini, PAS ini sebenarnya maintain macam biasa dan bertambah sebenarnya. Cuma bila kita main Kedah, kita tengok alhamdulillah dah mula cambah balik. Besok lusa insya-Allah ada ceramah-ceramah besar-besaran lagi.
pendokong-pendokong, aktivis-aktivis semua turun di bumi Kedah. Ini suatu petanda yang baik. Tak kiralah pilihan raya jatuh bila, tapi yang paling penting ini satu petanda baik dan peluang keemasan bagi kita rakyat negeri Kedah. Sama-sama ambil pengiktibaran ini, sama-sama ambil peluang ini untuk kita mendekati, untuk kita break the ice, untuk kita memecahkan kebuntuan yang selama hari ini diracuni oleh pihak-pihak mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Yang saya bacakan sepotong ayat tadi, iaitulah surah Luqman ayat 6 yang menyatakan bahawa di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan jadikan jalan Allah itu olok-olokkan. Wal'azubillah. Pada malam ini kita berkumpul di sini bukan kita nak memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pegang bahu orang perempuan tu, start kita jadi imam. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara sebegitu. Kita tak mau jadi hari ini kita cakap asal innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kita ceramah di kata-kata tuan-tuan dalam hal yang waktu dan sama, lesen judi, lesen arak, semua kita tabur bebarkan kepada rakyat. Sukati hampa lah hampa nak buka. Sehingga satu kes berlaku di PJ Petaling Jaya. Bagaimana salah sebuah pusat judi berlaku depan balai polis saja, beroperasi tanpa lesen. Bukan balai polis, apa nama? Rumah Hurut lah. Rumah Hurut. Sebab itu saya kata seorang Selangor sekarang banyak sakit urat pasal banyak pusat urut. Di mana-mana pusat urut, sehingga tak terkawal yang berlesen, yang tak berlesen. Kerana apa Bapak rahimakumullah? Kerana kita ini terlalu banyak memberi ruang untuk hedonisme, memberi ruang kepada orang lain. Kalau nak berhibur, jangkanya nak berhibur pasal manusia itu perlukan hiburan, tapi akhirnya hiburan yang tidak dilapik dengan asas iman dan takwa, inilah jadinya, inilah balasannya, inilah bahananya, inilah akibahnya. Akhirnya Bapak rahimakumullah, berkali-kali Tuhan empunya dunia menghantar musibatu tarbiyah kepada kita, pun masih nak buat konsert rock juga baru-baru ni di Johor waktu banjir melanda Johor. Tuan-tuan, Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam 60 tahun bumi Nabi Allah Nuh banjir. Kita 2 bulan tuan-tuan perempuan kelam kabut tuan-tuan. Kita ucap takziah, kita berasa simpati dengan rakan-rakan taulan. Tapi Bapak rahmatullah, macam Ustaz Arif sebut tadi lah, selalu kena Kelantan, Kota Baru, banjir. Hari ni kena Darul Amno. Saya duduk melawak dengan sahabat saya Johor, Syekh apa susah-susah banjir ni susah, ambil kerih cucuk tanah aja. Cucuk tanah kerih tu, ayam tu turun bawah. Melawak lah bukan kita. Ambil pengiktibaran Ustaz, ambil pengiktibaran. Tok-tok guru, alim ulama mengajak benda-benda amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang minta maaf cakap, yang orang peh ni kita sambung apa kuliah tok guru tu sampai di luar masjid, di luar surau. Itu tujuan kami berceramah. Tapi setengah orang dia dengar masjid, dia dengar kuliah-kuliah masjid surau, tapi dia tak bawa hakikat apa yang dia dengar tu keluar. Ini yang jadi masalah. Sebab itu mereka memandang mata sebelah kepada perjuangan PAS. Mereka masih berasa tak nak bersama dengan PAS. Kerana apa? Mereka rasa kuliah hanya untuk duduk dalam masjid, auranya dalam masjid, luar tak kena. Sebab itu kita tengok bila perjuangan PAS, akhirnya Tok Guru Ni Aziz buat macam-macam untuk kembangkan minda orang dengan kepada pahaman Islam. Tuan-tuan fikir tengok, artis ni, minta maaf cakap tuan-tuan, kebanyakan artis ni kalau main negeri mana-mana yang jenis kalau tak bertudung ni, dia takkan bertudung. Tapi alhamdulillah, kalau artis pergi ke negeri Kelantan, insya-Allah taala tuan-tuan perempuan, paling terkini tuan-tuan tahu siapa pergi turun Kelantan? Pontianak Harum Sambal Malam. Siapa nama dia? Hak perempuan siapa nama dia? Siapa nama? Maya Karin. Maya Karin dia turun lapangan terbang di Pengkalan Cepa. Seumur hidup aku tak pernah tengok Pontianak bertudung. Itulah pertama kali Pontianak bertudung sampai negeri Kelantan. Kerana apa? Kerana dia respect negeri yang ditakbir oleh Tok Guru Ni Aziz. Takbir.
tuan-tuan tak maukah? Itu benda kecil tapi impaknya besar. Sebab itu kita mengajak orang memahami politik. Bukan kita gila kuasa, bukan pas nak gila kuasa, tak. Tapi kalau inilah yang berlaku dalam negara kita, macam kata Haji Mahfuz lah, dalam negara kita, kalau inilah yang berlaku dalam negara kita, mesti kita buat satu perubahan drastik, tuan-tuan. Bukan kita benci, bukan kita, tapi kita membenci kepada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq au kama. Tidak ada ketaatan sama-sama makhluk dalam buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita di kedai kopi kita boleh sembang dengan member kita UMNO, totok biru lekat habis semua, memang dia tak boleh berubah, tapi dalam waktu yang sama kita baik dengan dia macam mana pun, dalam bab mungkar anda kena habaq kat dia. Itu yang kami berdiri atas ni, bukan nak cari musuh. Kena habaq, kena beritahu. Tapi lagu tu lah yang selalu yang bagi tahu ni, jenis aku nak habaq tak kena, tak habaq pun tak apa nak kena. Dia jadi lagu filem Kasim Selamat. Pasal apa? Lah aku yang kena. Tu cerita dia. Dan sememangnya memang kena punya. Duk berjuang cara apa yang Nabi bawa ni pasti kena, tuan-tuan. Ustaz Aris dia kena cara dia, ujian, getir, pahit mau yang dilaluinya. Dr. Isa begitu juga. Ustaz-ustaz, Pak Kiai kita semua ada pengalaman pahit getir mereka. Kerana perjalanan masih jauh, kemanisan menunggu ayu. Memang jauh, sukar, sakit, letih, lelah, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi kemanisan menunggu. Tapi kita aja kena kemanisan tu. Kita nak semua orang, rakyat semua tahu kemanisan tu. Ya, kita negara berbilang kaum, Kong Hi Fat Choi kepada rakan-rakan Cina kalau ada Xing Xing Kuai Le. Tapi kelemahan kita hari ini ialah dia tahu Malaysia ini rakyat berbilang kaum, tapi hari ini kepimpinan negara gagal nak meletakkan suatu gap yang menyatakan akidah kita lakum dinukum waliyadin. Sebab itu hari ini kalau kita tengok betul Mutusami dia sambut di Pavali, rakan kita Mutusami sambut Taipusam, member kita Acong, jiran saya orang Cina, dia sambut Kong Hi Fat Choi. Tuan-tuan, tapi malangnya kita hari ini orang Melayu Islam yang tidak terdidik dengan akidah, syariat dan akhlak yang molek, apa yang berlaku? Betul lah kita berkawan dengan mereka, tapi malangnya kadang-kadang bila di Pavali kita lebih mabuk dari yang sambut di Pavali. Bila masuk Kong Hi Fat Choi kita lagi menteka darah arak daripada sampai merah macam udang kena bakar muka tu keluar daripada rumah Acong. Pasal apa? Pasal ketidakpahaman. Sedangkan Al-Quran menyatakan asyida'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Maknanya apa dia? Berkawanlah dengan siapa juga, orang asli ke, orang cetak rompak ke, orang original, hang berkawan pilah, tapi jaga bertegas dalam hukum. Kita tidak. Sebab apa tidak? Mungkin kita lahir, kita lupa, kita terlepas pandang. Hak ni yang pas nak terang, biar terang lagi bersuluk. Baru-baru ni melodi boleh tanya aku. Tuan-tuan mungkin perasan 12.30 tengah hari Ahad baru-baru. Itu bukan pendua aku, memang aku tu. Cuma planet aku lain sikit lah. Hampa pun bagilah ruang sikit. Takkan aku nak jubah sorban keluar lagu tu kan. Sekali lagi UMNO rasa pelik pula. Aku kena ikut style mereka lah. Orang muda kita raikan. Melodi boleh tanya, tapi tut dia bunyi tut kan. Dia cover line. Isu itu yang saya nak sahabat pada tuan-tuan perempuan hari ini. Banyak, ada 3-4 isu. Tapi sebelum tu tuan-tuan perempuan, kita nak bergerak sebagai sebuah wadah untuk menyelamatkan ummah ini di atas nama PAS. Alhamdulillah sekarang pun filem-filem yang banyak pun alhamdulillah tajuk pun budak-budak suka tengok filem tentang bulan, betul ya? Filem Melayu ada. Ahmad Idham buat filem tentang bulan, bagus lah.
Tapi jaga-jaga, keliling bulan tu kadang-kadang keliling kita pun ramai cicak men. Tu yang masalah. Ekor dia gini. Hang silap kantoi. Jaga-jaga. Jadi pasal itu kita kena beringat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Program malam ini bukan wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Program kita malam ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kata Allah kamu ni bertolong-tolong melakukan kebajikan. Jangan tolong melakukan kemaksiatan. Tuan-tuan tolong beli kacang yang mamak ni jual pun kira kebajikan juga. Beli ayak, beli apa semua kira kebajikan. Bantu ekonomi umat Islam sama-sama. Tapi yang terlebih besar daripada itu ialah membantu sesama kita. Malangnya orang kita hari ni krisis keyakinan, iaitu dia tidak yakin, tuan-tuan. Saya mencermin diri saya juga kadang-kadang. Kita manusia biasa. Kita tengok cerita Saidina Ali, tuan-tuan. Saidina Ali ni bini dia makcik mengidam. Siapa bini Saidina Ali makcik? Siti Sayyidatuna Fatimah. Mengidam waktu tu mengandung Hasan ke Husain wallahu a'lam, tapi mengandung. Dia teringin nak makan apple hijau. Apple hijau, nasib baik tak apple biru, nak cari tang mana? Apple hijau. Dia nak cari apple hijau. Ali pun dia kata, kebetulan Ali ketika itu dalam keadaan mungkin ekonomi meredum sedikitlah keadaan itu. Fatimah kata tak apa abang ambil lah duit saya ni, abang tolong belikan aja. Memang saya sedang sangat terpingin sangat nak makan apple hijau. Ali pun dengan rasa berat hati ambil jugalah duit bini dia tu. Tak salah makcik ya, kalau nak tolong suami kita tu kan. Kadang-kadang kita tengok suami ni kadang-kadang keluar pagi balik petang, ada kala tak balik-balik, cari duit tu sampai tak balik-balik. Lagu tu sampai petang aja, tapi aku boh sampai tak balik-balik. Pasal ni Allah, duit tak ada, apa semua projek tak jalan semua kantoi. Tu pun yang mah kita dekat rumah pun pergi saja lagi. Bang tengoklah bang, sebelah rumah kita bang semalam dok ada tu gajah besar landing kat depan. Gajah besar mana pula? Hak tu yang dalam apa nama? Kod memot apa nama? Kan? Ada tilam sofa bang cantik betul bang. Hak baru dia kata. Tengok mah ya Allah, mah punya tilam. Tengoklah kan. Mah pun dah semakin sihat ni. Jadi kata aku takut habis dengan spring putih semua. Eloklah bang beli baru. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berat. Patutnya mah pun kena tengok juga. Ketika poket suami tu ada ke tak ada. Jangan bebani suami kamu ya. Ini dimarahi oleh 7 petala langit 7 petala bumi. Saya nak ulang balik. Bila Fatimah kata abang tolong beli je, Ali pun terima duit tu. Dia pergi beli. Sampai market beli, nak patah balik rumah. Nak jalan perjalanan pulang, bertemu dengan satu hamba Allah, orang yang susah. Tolonglah. Tapi dia buat style macam tu. Aku contohkan aja malam ni. Tolonglah. Saya orang susah, keluarga tak ada, adik-beradik tidak ada, tolonglah saya. Ali tengok apa hal dia ni, tengok lapar sangat, kurus kering, Masya Allah. Dan Ali tidak semena-mena hati yang bersih ni Ali ni potong. Ali ni jangan main-main. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini rumah ni adalah ilmu, kunci dia tu ada pada si Ali. Orang muda. Ini yang kita nak hidupkan. Sebab itu Ali boleh tengok terus dia potong sebelah macam apple jauh, bagi separuh. Syukranlah, seronok orang tu terima dia makan. Alhamdulillah. Ali pun rasa puas hati, tak apalah, bini aku duk mengidam ni ada separuh lagi. Dia jalan balik rumah. Waktu nak jalan balik rumah dah seronok, nak sampai ada lagi satu hamba Allah, tolonglah. Ada seorang lagi pula. Ini yang merekod pula, lain pula bunyi pula. Tolonglah, 4 hari aku tak makan. Sudah 4 hari tak makan, perut sakit. Ali kata Allah. Ali duk fikir ni, minta maaf lah cik, bukan saya tak nak tolong. Masalah ni saya ada makanan, tapi bini saya mengidam tu kat rumah. Yang orang lapak dia kata apa? Tak apalah bini hang mengidam, aku ni lapak lain. Hoi, pandai jawab. Orang susah ni memang lagu tu, dia pandai cilok tuan-tuan. Kan? Lalah apa berlaku bapa rahimahullah, Ali dengan sebersih hati dia ni, dia bagi separuh. Lupa dia bini dia mengidam.
bagi separuh, habis biji. Sebiji buah apple. Ini tragedi buah apple lah kalau kira. Sebiji buah apple habis. Bila balik ke rumah, dia sudah sugul. Sudah nak bagi tahu Fatimah macam mana. Sampai depan pintu rumah, Fatimah dengan senyum, bang, apple mana bang? Apple. Fatimah kata dengan girang, mana apple bang? Fatimah, abang beli apple tadi Fatimah. Tapi dalam perjalanan balik, abang juga dua hamba Allah. Memang susah kehidupan mereka Fatimah. Separuh abang bagi pada orang pertama, yang kedua abang bagi pula. Habislah Fatimah. Bila Sayyidatuna Fatimah Tun Zahra, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar suami dia dah bagi duit suruh beli apple hijau sebiji, dia nak makan kerana mengidam, tiba-tiba suami dia pergi bagi pula kat orang lain yang sedang menderita kesusahan, menderita kelaparan. Apa berlaku tuan-tuan? Bila Fatimah dengar apple yang dia bawa pulang tidak ada, apa berlaku? Fatimah senyum selebar-lebarnya macam ni. Timah dululah. Timah lah ni aku tak tahu. Timah dulu. Fatimah senyum. Dia kata, abang senyum. Ni bang, tak apa abang dengan susah hati. Ni dia, ada 9 biji buah apple. Tu dia 9 biji. Ali duk tanya terus, mana lagi sebiji? Sudah. Mana lagi sebiji? 9, mana lagi sebiji? Betul bang. Saya dah makan. Pasal nak tunggu abang balik lewat sangat, saya makan sebiji tu. Betul bang, 10 biji, bukan 9 biji. Persoalannya malam ni ialah, macam mana pula Saidina Ali tahu benda tu bukan 9 biji buah apple? Siapa yang bagi ni Fatimah? Ada satu hamba Allah hadiahkan kita. Waktu abang pergi tadi, ada orang hadiahkan kepada saya bang. Tapi persoalan yang kita bingung di sini, mengapa Ali tahu situ 10 biji bukan 9 biji? Kerana apa tuan-tuan? Pendek ceritanya Bapak orang. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia tahu sekecil-kecil kebajikan kamu lakukan bagi orang satu, Allah balas kamu 10. Itu janji Allah. So bila Ali tengok 9 biji, Ali tak berjaya. Ali yakin bahawa mesti 10 balasan daripada sebiji yang dia bagi kepada fakir miskin di tengah jalan dua orang tadi itu. Maknanya apa tuan-tuan? Kita pun sama sebenarnya, semua orang nak buat macam Ali. Saya yakin dan percaya. Cuma kadang-kadang keyakinan tu tak sama level macam Ali. Kita semua nak rasa bersedekah. Bila dengar orang motivasi bab sedekah, kita rasa nak bersedekah. Tapi keyakinan kita tu, saya sendiri kadang-kadang ada krisis keyakinan itu. Saya tak kata tuan-tuan, yang itulah yang kita sama-sama nak pulihkan. Kerana apa? Sama-sama kita letakkan balik. Satu kebajikan yang paling kecil pun Allah pasti balas dengan 10 kebajikan. Maknanya tuan-tuan, kita nak macam tu, tapi yakin tu kurang tak macam Ali. Kalau betul tuan-tuan, balik sekarang kita pergi beli buah durian. Ni musim durian ke apa? Beli buah durian sebiji. Beli buah durian sebiji, atau susah limau cukup lah, musim-musim limau ni, mangga atau mangga cukenan ke? Mangga cukenan. Beli sebiji cukenan, okey. Tengok mana ada orang lapak tu, bagi separuh. Bagi separuh lagi. Dah habis biji. Balik rumah. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam bang. Ada tengok 10 biji mangga cukenan ada belakang tengok, ada 10. Kalau nak betul yakin tak yakin, try tengok. Jangan sembang, kita try tengok. Tapi sebelum beli mangga cukenan, lebih baik kita buat suatu infak yang lebih besar daripada itu, kerana benda ini berpanjangan tuan-tuan. Sedekah akan memadamkan dosa-dosa kamu. Sebagaimana bab kata Nabi, sedekah adalah umpama air yang menyiram kepada api. Padam. Tuan-tuan, saya banyak dosa. Kita semua tak terlepas melakukan dosa. Kadang-kadang terlepas pandang kita buat dosa tuan-tuan. Kalau nak buat solat sunat, Masya Allah tuan-tuan, nak buat 1000 rakaat macam para sahabat tiap-tiap malam, aku ingat habis screwdriver, ball joint tercabut habis semua. Jadi cara yang paling mungkin layaknya kita ni yang hina ni tuan-tuan, kok-koklah Allah bagi nikmat rahmat banyak, kita cuba salurkan. Mungkin kok-kok tu lah duk boleh bantu untuk badal, ganti balik. Ya Allah, mudah-mudahan dapatlah ya Allah, kau tampalkan dosa-dosa kami ya Allah sebelum kami diusung ke dalam liang lahat. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan, tujuan saya nak bawa cetera, bukan cetera raja lawak ni, cetera cerita itu tadi
adalah untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, bahawa satu kebajikan walau paling kecil pun Allah balas 10. Bayangkan tuan-tuan perempuan, sebanyak-banyaknya kita infakkan malam ini untuk perjuangan Islam. Kita bayangkan sama-sama di akhirat nanti, di ketika kalau hari ini kapal haji duduk kat tepi tebing tampak besar, tapi kapal haji bila dah pergi ke tengah lautan, Allah, besar bulu hidung tuan-tuan. Jadi begitu kitanya hari ini, kadang-kadang kita sombong, angkuh, akulah semua, akulah pangkat semua, macam-macam ada. Lala tuan-tuan, bila kena letak besok di akhirat, seorang pun tak ambil kisah tuan-tuan. Yang ambil kisah kita, yang ikut kita siapa? Amalan-amalan kita. Dan antara amalan tu kalau tak cukup, yang pergi tampung apa dia? Sedaqatul jariyah. Ayo malam ini saya isytiharkan kutipan derma jihad tuan-tuan dan bapa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada, yang tetap sentiasa wujud dalam diri rakan-rakan ibu-ibu, bapa-bapa muslimin muslimat rahimakumullah, jangan sampai waktu nak nazak baru nak sedekah. Ramai orang macam tu, dah nak nazak atas katil lawyer panggil lawyer, nak suruh panggil lawyer. Pasal apa? Dia dah nampak jalan dia, sama ada nak ke syurga atau jalan dia sama nak ke neraka. Tuan-tuan perempuan, apa ingat aku sembang je, aku pun derma juga, walaupun paling kecil sekali duit, tak apa, janji aku derma. Banyak tak ada, 100 je. Tuan-tuan, jangan nak nazak esok baru dia nampak. Sebab orang yang separuh nazak, separuh mati, separuh hidup ni, dia dah nampak lorong dia. Oh, aku nampak jalan aku ke syurga, dia seronok. Yang nampak jalan ke neraka, wal'azubillah min zalik, tu yang dipanggil lawyer. Lawyer, hang tolong bagi, hang tolong tulis segala harta aku, segala kebun, segala tempat apa, semua kau bagi sedekahkan kepada orang susah. Ketika itu lawyer kata, tak, kita ada hukum. Walau berapa banyak harta engkau, 1/3 aja boleh disedekahkan kepada orang lain. Yang lain ada cara faraid yang tertentu. Sebab itu kalau nak bersedekah tampung dosa kita, nak selamat kita di alam barzah, sedekah banyak-banyak tuan-tuan dan bapa rahimakumullah. Tak ada orang pernah fakir lagi miskin, insya-Allah taala. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya nak pergi kepada fasa kedua tuan-tuan. Ini amanah yang diberikan oleh pihak penganjur kepada kita. Ustaz, kalau boleh kita nak sembang pasal orang muda. Kebetulan alhamdulillah saya pun masih dalam lingkungan muda. Ustaz Haris pun kira muda, doktor pun kira muda. Tua lagu mana pun malam ni hati tetap muda. Semua kira muda. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dipetik daripada surah Al-Ahqaf ayat 15, yang berbunyi dan bermaksud, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah ila akhir ayat. Sadaqallahu a'lam. Bermaksud, setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun. Menurut para alim ulama, ayat ini menunjuki itulah indikator juru pengukur waktu yang kita katakan alam remaja. Alam remaja, alam yang baru nak kenal identiti diri, alam yang baru mula-mula kenal dunia, alam baru rasa perasaan apa itu love, cinta, alam yang baru dia rasa nak apa, tenggedik, alam yang dia rasa macam-macam ketika itu. Tuan-tuan, menurut para alim ulama, umur orang muda ini adalah antara 14 hingga 40 tahun. Yang Ustaz Aris kata tadi, hak ni yang hadari duk suluh ni, duk grip cara macam mana nak bawa mereka ni Islam, tapi Islam serba boleh. Tuan-tuan, para alim ulama menyatakan 14 hingga 40 tahun
itulah umur pemuda dan pemudi atau pemuda asyabab. Untuk makluman kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Jarang yang melampauinya, maksud hadis. Kalau kita ambil daripada hadis ini tuan-tuan, 60-70 tahun itu umur apa? Umur dikatakan jangkanya kita hidup 60-70 tahun, umur umatku kata Nabi. Kalau ambil umatan wasata, umat yang pertengahan, ambil kita Islam yang sederhana, kita selalu ambil tengah-tengah tuan-tuan. Kalau mai cerita tengah-tengah, 60 hingga 70, 65 tahun tarikh luput umur kita. Cuba kita bayang tengok, aku ni mati 65 tahun, contoh. Umur pemuda 14 tahun hingga 40 tahun itu, yang dikatakan jangka lama masanya berapa persen daripada tarikh umur 65 tahun kalau kita mati? 41.5%. Maknanya 41.5% adalah waktu yang paling lama kita duduk di muka bumi Allah, pinjaman Allah ini. Ketika yang paling lama waktu umur kanak-kanak sekejap aja tuan-tuan, 0 hingga 13 tahun sat aja. Umur lepas 40 tahun sampai umur 51 tahun sat aja tuan-tuan. Tapi umur yang paling lama menurut kajian para alim ulama, 14 tahun hingga 40 tahun. Itulah umur waktu remaja. Persoalannya, kalau alim ulama menyatakan disitulah zaman yang paling lama kamu duduk di atas muka bumi, apa pula sumbangan kita? Dah tahu kita akan tua, dah tahu kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu waktu yang paling lama 41.5% daripada kehidupan kita atas dunia pinjaman ini waktu zaman remaja. Saya nak tanya remaja di Kubang Pasu, apa peranan kita untuk membangunkan Islam dalam waktu remaja ini? Sebab itu mari renung. Saya muhasabah diri saya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dan nilai amal perbuatan kamu sebelum kamu dihitung dan dinilai oleh Allah. Kita sebut pasal hitung dan nilai ni tuan-tuan, kita takut dengan LHDN saja. Kita takut dengan orang yang boleh saman kita saja. Kita takut orang yang boleh minta duit daripada kita. Kita takut. Sebab itu saya nak sebut kepada remaja-remaja, kena ingat, hari ni remaja-remaja muslimin muslimat rahimakumullah, masuk mesej saja makcik ya. Semua ni ada, saya tahu ada remaja yang datang ni. Malam ni kita ada mak rempik, mak rock, mak apa, mak disco, mak diskang semua, mak skodeng, ada aku tak tahulah. Tapi kalau ada depa ni makcik, kalau masuk aja mesej tit 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 tit, cepat-cepat kita buka, cepat-cepat dia balik. Naknya pula kalau girlfriend dia telefon, hantar mesej. Kan? Masalahnya bapa rahimahullah, tapi masuk saja waktu solat, hayya 'alas solat, kalau mesej masuk cepat balik. Tapi kalau waktu solat masuk, kita balik ke kita tak balik? Tak apa lah mak, baru lambat lagi ni. Bawang putih, bawang merah baru habis ya. Lain ada lagi makcik? Bawang putih, bawang merah ada lagi ya? Tak ada dah. Sekarang ada apa? Ada cerita apa makcik? Ni kita kena tanya makcik dah. Cerita apa? Ratapan anak tiri. Tuan-tuan tahu, saya tercilok sekejap. Ratapan anak tiri ni sebenarnya ini style baru. Dulu waktu TV hitam putih, ada satu filem Ratapan Anak Tiri. Waktu tu TV dah colour sikit dah. Filem Indonesia juga. Filem tu memang top. Memang boleh menitiskan air mata kita waktu kecil. Aku beringus lagu, ingat lagi cerita. Lah ni orang Indonesia buat filem tu bagus balik. Tapi lagu dia tak macam lagu ni sekarang. Lagu dia lebih kurang macam ni. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu tiri, tiada sama rasanya ibu kandung yang tercinta, menyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Ibu tiri hanya
saja, selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku dihina dan dicaci, bagai anak tak berbakti, tiada menghirauku lagi. Aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku, bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Lagu ni kalau dalam kelas cikgu suruh aku nyanyi lagu ni dulu. Tu yang aku hafal sampai sekarang. Kalau mereka suruh aku nyanyi masa kecil, okey, nyanyi lagu Ibu Tiri. Tapi masa tu suara tak pecah lagi, dah pecah darah lah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk balik. SMS masuk aja kita balik. Waktu solat masuk tak balik. Dulu waktu zaman bawang putih bawang merah, bawang putih bawang merah. Lagi teruk, bukan kata budak-budak, mak budak. Pak tu sibuk kata, milah sudahlah tu, sudahlah. Gigi pak pun dah tak ada lah. Kan? Sudahlah tengok bawang putih orang ni, bawang dapur orang tak ada tu. Dia buat tak tahu. Dia masih tengok, ya ampun. Habis tu. Lani remaja kita tengok top up RM5. RM5 top up Syekh. Mana-mana Hotlink ada, Digi ada, Celcom ada. Top up RM5 dia sanggup. Tapi sedekah 2 kupang, 2 duit payah. Payah. Ada setengah orang ni sedekah ni tuan-tuan ni ceritalah. Dia buh duit RM50 belah kanan, RM5 belah kiri. Pergi semayang Jumaat. Lepas semayang memang niat nak beli gula, tepung, kopi, bawang semua lah. Lepas semayang Jumaat, dia pun dengar khutbah pula. Ketika tu Masya Allah khutbah pula, otai pula yang naik. Alhamdulillah, hampa nak tidur lah. Jadi dia pun duk kayuh, bergoyang kan. Tengah bergoyang roda pun lalu derma. Dia pun tengok lalu terkejut, dia terus ambil, terus pak, terambil 50 termasuk. Patutnya jangkanya untuk bayar ni beli tepung, beli gula, beli supermarket saya. Lepas keluar semayang Jumaat, dia pun sedin bagi alhamdulillah. Tunggu lalu dia pun balik, sambung tidur balik. Orang khutbah ni habis semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, segar. Habis semua keluar, dia pun pergi kedai Medin. Apa nama bawang putih, bawang merah semua ni, kopi lah, kopi apa gula ambil, tepung ambil. Ada unjuk anjar ulu dah 45 ada lagi RM5. Lah RM5 aja katanya. Awak ni hijau yang tinggal lah. Hijau RM5. Lah dia pun pening kepala. Confirm silap masuk lah ni. Dia terus nampak masjid ni. Dia tak nampak lain dah. Dia tahu aku silap masuk. Dia pergi galih basikal balik. Dia kayuh basikal balik, pergi cari masjid dia sembahyang. Tengok baik punya. Lepas sembahyang Jumaat tu siap dengan imam semua tengah kira duit tu. Asyik duit siling apa semua, duit 10 lah. Tengah bagus. Dia memang Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Awak yang kelang kabut je. Dah saja ni. Dia mau nak tanya sikit dah. Orang bilang apa? Dia tengah kira duit ni. Tak apa tu imam. Saya saja nak tanya ni. Ada tak nampak not RM50 ni dalam banyak-banyak ni? Ada lah, ada satu je. Itu duit saya lah tu. Boleh habak lah tu. Dia nak buat apa? Tak lah, saya nak tu imam tu sekarang ni duk Medin, duk tunggu ni. Bayar, tak boleh bayar ni. Duit RM5 je. Jaga saya masuk RM5. Satu silap bubuh RM50. Jadi kalau boleh kita tukar balik. Kami tukar. Tuan-tuan, top up RM5 sanggup SMS, telefon, janji boleh bercakap, rasa sunyi diri ni kan.
Maklumlah zaman sekarang budak-budak muda ni, dia kalau dia nak bercakap kadang-kadang helmet tu hutang pungkok tu duduk kat telefon, masya-Allah. Nak bercakap, janji cakap dengan markah, dia rasa ya maklumlah lagu sekarang, aku memang mencinta wanita. Itu lagu sekarang yang paling top. Aku bukan buaya tapi lebih kurang buaya juga. Top up RM5 sanggup, sedekah masjid 2 kupang tak sanggup. Saya duduk abang dengar cerita kita makcik pun sama, masuk pergi pasar malam, tangan tu auto tau, auto. Kereta ada manual, ada auto, tapi bila nak bayar pasar malam ni auto, sedap je keluar. Tapi bila nak bayar sedekah ni, dia jadi manual makcik. Aku nak masuk dia satu, dia dua, ada kira. Muslimin muslimat rahimakumullah. Remaja time mandi, kita tengah mandi itulah makcik, kita tengok bakat-bakat terpendam anak tuan-tuan perempuan. Lagu apa yang tak keluar? Semua lagu Cing ai we taktik Allah Vì sư ai we su phong shin Islam sư ai tiếng trường xiang. Lagu Cina boleh, lagu Indo pula ye de do do ko ben kon de yen ne de te chin radi tanal pun boleh belaka nyanyi. Hindustan acala caya habis semua caya tuan-tuan. Tapi malangnya kita boleh menyanyi dalam bilik ayah, tapi bila time nak makan, angkat rezeki Allah Ta'ala bagi ni nak masuk mulut, nak baca bismillah pun tak boleh. Nak sokong perjuangan Islam tu yang mereka tak nampak, tak tu yang kita nak terang ni tuan-tuan. Hak kita clear hak ni tu. Nak bismillah pun payah. Kena ada zaman Nabi makcik. Nabi tengah makan dengan seorang sahabat, tiba-tiba Nabi tak boleh makan, Nabi nak termuntah tengok sahabat makan. Sahabat rasa aneh, ya Rasulullah, pasal apa hang nak muntah ya Rasulullah? Dah aku tak larat nak tengok hang makan. Pasal apa? Hang ada tak baca apa-apa sebelum makan? Ya Rasulullah, aku terlupa nak baca Rasulullah. Pasal tu aku nak muntah. Pasal apa ya Rasulullah muntah? Pasal aku nampak syaitan duduk tengah muntah atas hang punya nasi. Hang pun gaul baik, hanya sabuk kari air kepas. Hang dah gaul baik, hantar makan, aku nak termuntah, dia kata. Kita pasal kita tak nampaknya, tu yang kita mentekan darah semacam. Bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan sekurang-kurang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebelum makan baca bismillah, sebelum tulis baca bismillah, sebelum tidur baca bismillah. Bismillah tu nasyid yang jual kat kedai kaset banyak tu. Nasyid-nasyid budak-budak. Bismillah. Lupa bismillahirrahmanirrahim akhirahu. Baca balas balik. Lepas tu kalau makan habis 2 pinggan, aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim akhirahu. Baca. Janji kita baca bismillah. Tidak kira makan lapar lah, itu yang kadang-kadang kita tengok obesity tu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Orang muda, waktu kredit tak ada, kita susah payah nak tebus. Parking pun kadang-kadang duk tak kira mengganggu lalu lintas. Tuan-tuan, kerana nak bayar top up telefon, tapi kita tahu dosa kita memang banyak, wahai pemuda pemudiku sekalian. Mengapa tak tebus dosa kita? Cara paling mudah untuk menebus dosa kita, duduk majlis ilmu. Ya, kalau duduk kita ni orang yang mana ada program happening, kita lah yang paling pening sekali dalam tu. Kita lah yang paling brutal, paling teruk kita lah. Yang paling sarip dul samsing kampung dusun kita lah. Hari ni kita nak berubah tuan-tuan. Sempena ma'al hijrah kita berubah. Sebab itu kita nakkan bila remaja nak berubah, semua nak berubah ini, kita perlukan sokongan-dokongan daripada kerajaan. Kerajaan, UMNO dan Barisan Nasional. Tapi malangnya muslimin muslimat rahimakumullah, ini isu tu tadi. Sudahlah saya katakan tadi bahawa masing-masing ada pancaroba dalam perjuangan kita masing-masing. Betul, Al-Fadhil Sa'aris tadi menyerangkan bahawa baru-baru ni anak terlibat balik dalam dunia artis. Soal dunia artis, penerimaan rakyat kepada lagu yang kita buat, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada pembeli-pembeli dan penggemar-penggemar nasyid.
yang alhamdulillah sedikit sebanyak membantu jualan, sehingga menyebabkan album nasyid legenda mendapat platinum, makna melebihi RM30,000. Satu takbir untuk yang membeli original aja lah. Takbir. Yang cetak rompak tak tahulah. Tuan-tuan, saya melihat artis PAS boleh dapat platinum record. Saya tak nampak akil hai sahaja. Saya nampak sokongan-dokongan daripada para jemaah. Dan sebab itu bila kami kumpulkan di Salomon Bistro Jalan Ampang seluruh para wartawan, mereka terkejut beruk tengok jualan kita 35,000 unit. Minta maaf, seorang penyanyi juara lagu baru-baru ni menang pun jual 10,000 unit sahaja. Itu tak sokong UMNO, tak sokong PAS. Aku sokong PAS, aktivis PAS, 35,000 unit. Jadi apa artis yang takut bersama dengan PAS? Nampak? Tak betul abang ni. Yang mereka takut, aku takut bulan lah, ulah kepala otak. Takut apa? Hang buat lagu, orang boleh dengar, anak dia suka, mak dia suka, pak dia suka, lagu tu membina saksiah kepribadian Muslim. Saya rasa orang akan beli. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih juga pada Intim Record. Dan alhamdulillah album kita ada di belakang ni, album terbaru, dan siap poster saya bawa tuan-tuan puan-puan. Dan saya harap tuan-tuan jangan beli cetak rompak lah. Saya bukan nak kempen cetak rompak. Saya tahu rata-rata ada. Saya pun terkejut juga, baru seminggu keluar dah ada cetak rompak. Saya harap jemaah bantu jemaah. Saya harap jemaah lah bantu jemaah. Ya, jadi dapatkan yang original. Walau harga mahal sikit, tapi original, ada poster kita bagi. Di samping dengan CD legenda pun, siapa tak dapat lagi boleh dapatkan. Saya tahulah beza 20 lebih dengan RM5, mestilah orang beli RM5 kan. Tapi pastikan original. Tok Guru ni Aziz sendiri duk habaq, benda cetak rompak ni tidak berkat. Ya, saya bukan kempen ni, tapi tolong habaq Tok Guru habaq ya. Aku pula pik Tok Guru juga kan. Bukan nak kata apa kan. Tolong kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Ya, minta tolong sangat. Dan saya nak bagi tahu, perjuangan politik adalah perjuangan pribadi kita. Itu hak individualiti dalam negara kita yang katakan merdeka. Tapi malangnya tuan-tuan ibu bapa muslimin muslimat rahimakumullah, saya nak sebut ibu bapa rahimakumullah, baru-baru ni selepas saja album nasyid legenda mencecah lepas 30,000 unit, alhamdulillah konsert pun banyak. Ke Singapura ni, insya-Allah ke Brunei pula tuan-tuan puan-puan. Kita akan banyak melebarkan lagi sayap kita. Apa yang paling penting ibu bapa rahimakumullah, di negara orang lain orang terima kita seadanya. Mereka tak memikirkan kamu ni orang politik PAS, kamu orang UMNO, kamu orang keadilan, kamu siapa. Tidak. Apa value yang kamu ada, apa kelebihan yang Allah anugerah pada kamu, dan kamu terapkan kepada masyarakat untuk kebaikan bersama, itulah yang dibawa-warkan. Tapi saya pelik, dah 49 tahun kita merdeka ibu bapa rahimakumullah. Saya akan ceritakan satu persatu, tapi jangan bagi tahu orang lain, kita-kita aja. Ni cerita dia tuan-tuan. Nasyid minggu ini, anugerah nasyid minggu ini adalah di bawah tajaan Jakib. Yang buat benda ni RTM 1. Saya pun terkejut apabila nyatakan 4 lagu, 5 lagu start, orang bawah nak calonkan masuk. Mana orang Jakim bawah ni suruh calonkan masuk, RTM orang bawah ni suruh calonkan masuk. Hak bawah, yang atas jangan bagi masuk. Nampak? Hak orang atas kata jangan bagi Ustaz Akil masuk, hak bawah syok dia kata bagi Ustaz masuk. Satu bab lalah masuk terlepas satu lagu album, iaitu artis nasyid terbaru popular. Pada hujung tahun yang lalu kami buat program nasyid minggu ini, dah keluar pula RTM ulangan pukul 6.30. Dia buat ulangan tuan-tuan dan puan, semua artis pergi ke Dewan di BKL di Jalan Raja Laut. Malam tu aku fikir nak pi tak pi, tapi memandangkan kita dalam masuk dalam bidang itu, saya pi nak jumpa rakan-rakan artis yang lain. Saya duduk, aku pun pakai ketayap lembek aku tu, cukup kepala kan. Relax belakang. Tuan-tuan tahu,
keluarlah calon-calon artis nasyid terbaru popular. Calon-calonnya ialah macam juara lagu tu lah. Keluar Suhaimi Intim kan, keluar lagu dia, keluar lagu semua, gambar Masya Allah hebat kan. Lepas tu kumpulan Munsyidin Syah keluar pula, keluar lagu, gambar semua lagu. Kemudian Akil Hai, gambar aku tak ada, nama aku aja ada, lagu pun mereka tak pasang. 49 tahun merdeka Malaysia. Yang kata UMNO memerintah ni tuan-tuan, bila JAKIM pun kena penyakit UMNO dia minta maaf. Tak semua lah, tapi saya nampak lebih kurang semua juga. Dia kena penyakit tu, JAKIM pun takut. Sampai muka aku dia pun tak berani tayang, dia tulis namanya Akhil Hai, lagu tak keluar, muka aku tak ada. Aku ada belakang tu, orang duk usia aku ya, apa ni halimunan gambar. La ilaha illallah. Tengok depan zalim kita macam mana. Habis tu keluar pula ada satu anugerah khas pada malam ini, kata juru acara. Anugerah khas yang trofi ini adalah trofi cemerlang, gemilang, terbilang. Aku dah gelak seorang belakang lah. Ada juga trofi lagu ni. Tengok-tengok calon-calon Akhil Hai, kepala otak depa saja nak kenalkan aku. Memang tak ada, trofi tu tak ada. Saja-saja dia pun nak highlight kan, seolah macam nak sangkutkan cemerlang, gemilang, terbilang. Tapi mereka tolak kita. Dalam waktu mereka tolak, mereka kait nama kita juga. Ni apa ni tuan-tuan? Tak gentleman. Sama lah SPR, tak gentleman lah kan. Ustaz Arif dia cerita planet dia, aku cerita planet aku ni. Aku duk kenal dengan mereka macam tu. Satu. Itu satu. Sampai JAKIM pun tak boleh nak buat apa. Tak boleh ke dia nampak yang ni artis. Kalaupun aku ni penceramah PAS ke siapa penceramah di mana-mana, takkanlah hang labelkan aku sama. Ana berkarya dalam bab ini. Mengapa pula diperanak-tirikan? Ini masalah demokrasi. Tak usah kata nak celup tangan, nama-nama orang mati ni cek balik. Masalah aku pun, orang ceramah sikit-sikit lepas ni pun kena teruk, tak boleh keluar gambar langsung. Bayangkan tuan-tuan, demokrasi apa UMNO bagi ni? Satu. Yang kedua, baru-baru ni, ini melodi tu dia tutup. Malam ni aku cerita kat hampa, Karnival Islam Perak pada 21 dan 22 hari bulan 12 yang lalu. Malam pertama artis dia undang oleh Jabatan Agama Islam Perak dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Malam pertama, 2 malam berturut-turut konsert Islam. Pertama Robbani dan Wahidah. Depa okey lah, lulus. Malam kedua Jabatan Agama Islam Perak, alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang reti agama ni, dia tak kira politik ke apa, dia pernah Ustaz Akil ada, pasal dia anak jati Perak, dia pun dulu rockers, 16 tahun dia pernah berkonsert di Stadium Indra Mulia. Kali ni kita bagi ruang bagi dia untuk dia berdakwah, bernasyid pula. Dia balik balik hak dulu punya. Alhamdulillah, memang ustaz-ustaz pun begitu seronok push nama kita ni, berdampingan dengan Mawi untuk konsert malam kedua penutup. Dan malam penutup itu akan dihadiri dan dirasmikan sendiri oleh Menteri Besar Perak, Datuk Seri Diraja Tajur Rosli. Okey, khalas. Tuan-tuan tahu, 2 bulan kita buat tarikh. Saya tolak ceramah saya di Terengganu, Pantai Timur dan Kelantan kerana nak bagi mandat pada rakyat negeri Perak untuk konsert itu. Tapi bila 3 hari lagi nak konsert, tuan-tuan, mai telefon oleh penganjur. Dia kata, Ustaz, betul lah Ustaz kata hari itu. Apa yang Ustaz kata mungkin berlaku, dah pun berlaku. Bergaduh sakan penganjur dengan beberapa orang ni. Pasal apa? Menteri besar duk telefon. Dia kata artis lain okey, tapi tak ada ke artis lain boleh ganti ni Ustaz Akil Hai. Ni menteri besar sendiri habaq kata. Aku ni tak menteri besar, dia rupa-rupa je. Aku ingat kan aku kecil-kecil tu lah. Pasal dia sendiri telefon. Dia habaq mai kepada penganjur, dia kata tukar gugurkan nama Ustaz Akil Hai. Aku bukan gila kuasa. Planet aku adalah menyanyi, berdakwah dalam lagu, berdakwah cara macam ni tuan-tuan. Aku tak gila kuasa hang tu. Hang ambil lah menteri besar tu.
Tapi yang saya kesal, saya punya seorang menteri besar, bila dia kata begitu, dia kata apa? Dia kata kalau boleh ganti dengan artis lain. Pasal apa? Pasal saya mendapat maklumat daripada special branch saya. Saya dapat maklumat daripada SB saya, orang-orang saya yang menyatakan Ustaz Akil ni begini. Jadi saya tak mau dia ada. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak juga ambil Ustaz Akil untuk terlibat dalam majlis perasmian pada 22 bulan, tak apa, tuan-tuan perempuan boleh teruskan program tu. Tapi maknanya saya tak datanglah untuk merasmikan majlis tu. Sampai begitu sekali tuan-tuan anti-nya dia orang kepada perjuangan Islam ini. Mengapa sampai jadi begini? Aku bukan nak ambil mic malam tu, takbir depan muka dia. Aku nak main mari menyusun seroja bunga seroja. Aku nak menyanyi lagu. Oh, dia tengok Ustaz Akil ada orang pers semua, tak bagi. Dan saya malu mempunyai menteri besar yang dengar cakap special brand yang tak bertamadun ni. Special brand dia banyak jenis tuan-tuan. Saya harap malam ni special brand yang datang adalah special brand yang sama macam Abdullah bin Abu Bakar. Peristiwa hijrah ada special brand. Siapa? Anak Saidina Abu Bakar sendiri menjadi perisik kepada mesyuarat kaum kafir Quraisy. Abdullah ni menjadi peranan untuk dia dengar, dia menyamak. Kalau boleh berserban lah, kalau boleh berjubah lah. Dia pergi masuk dalam kumpulan musyrikin Mekah mesyuarat. Dia nak cari Muhammad tang mana, dia nak bergerak ke arah belah mana, dia nak hantar berapa orang. Semua Abdullah pergi riki dengar, dia cabut pergi balik ke Gua Thur, bagi tahu kepada Rasulullah dan ayahnya Saidina Abu Bakar. Ini SB yang bertakwa kepada Allah, bukan SB yang tak faham ujung pangkai dan cuba menyekat rezeki orang lain. Tuan-tuan, saya tak jadi masalah kalau tak dapat program-program macam tu. Tapi pastinya tangan ini adalah tangan orang yang dizalimi, dan pastinya doa orang kena zalim dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang macam ni hentikan kerja menzalimi orang lain sebelum Allah timpakan bala bencana kepada kamu. Buatlah kerja, risiklah baik-baik, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau dia nak menyekat periuk nasi orang lain, saya pasti rezeki aku bukan daripada UMNO, rezeki aku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hang yang duk sekat ni, hang boleh buat macam-macam. Satu, itu tuan-tuan. Dan saya malu, mengapa seorang menteri besar boleh dengar cakap itu yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah negara ni negara polis? Ini yang kita kata negara polis. Sepatutnya negara ini berdaulat. Kita ada hukum, kita ada undang-undang. Bukan seorang menteri besar yang telah mengelepai rakyat undi dia, rakyat naikkan dia. Dia boleh pendengar kata-kata orang yang bersebarangan. Dia tak cek. Kalau betul dia tak panggil aku malam tu untuk sama-sama berkonsert, panggil Ustaz Akil, mai aku nak berjumpa dengan dia. Dan aku pun memang teringin nak jumpa dengan menteri besar, nak tanya dia pasal apa? Pasal apa hang tak bagi aku masuk? Why? Nasib baik why? Kalau Zaid terus tak ceramah aku. Why? Aku nak tanya tu aja. Kalau ada keputusan yang logik, keputusan yang jitu, keputusan yang saya boleh terima as a menteri besar, saya terima. Tapi kalau tak logik, bermakna hang tak layak duduk situ. Bagilah orang yang lain yang faham soal demokrasi. Sama SPR juga. Kalau dia dah mengaku memang ada pengundian tu, tapi dia tak declare nak buat pilihan raya lain, tak usah duduk di situ. Bagi orang lain duduk. Tapi puak-puak ni begitulah, dan rakyat pun buat tetel je. Bila mai pilihan raya ada pangkah tu balik juga. Tu yang masalah kita ni. Bila nak berubahnya cerita hijrah, habislah hijrah semua. Yang ni yang sebab kita bercakap. Sabit daripada itu, Politeknik Ungku Umar Ipoh nak buat forum perdana, panggil kita juga. Sekali lagi polis datang, dia kata Ustaz Akil tak boleh masuk. Apa kena-mena polis dengan Politeknik Ungku Umar? Politeknik Ungku Umar adalah sebuah institusi orang-orang terpelajar, orang pelajar, sekolah. Apa kena-mengena tak boleh masuk? Tekanan politik. Lepas daripada tu, UIA Gombak, Universiti Islam Antarabangsa,
Orang bawah semua dah cantik dah, nak panggil ustaz bergandingan dengan intim. Rakan kita juga. Last minute orang atas kata, minta maaf ustaz, kita tak boleh masuk. Kenapa? Tekanan politik. Mana lagi tuan-tuan? Nun, di Cameron Highland. Bukan kata dekat daratan, lautan, di bukit pun mereka kantuikan aku juga. Di Cameron Highland, orang pejabat majlis daerah semua nak buat forum bagus-bagus. Aku tak kisah, hampa panggil lah siapa penceramah UMNO. Aku boleh berganding, syarat jangan bawa lambang UMNO je. Aku boleh pergi ceramah untuk masyarakat, menyedarkan masyarakat. Itu tanggungjawab pendakwah. Tok Guru Ni Aziz suruh kita kalau perlu tutup laman PAS, tutup, kenalkan orang pada Islam. Itu tujuan kita berdakwah. Tapi tuan-tuan, saya dah potong majlis lain dah. Saya pergi bagi sahabat kita ni di Cameron Highland nak buat satu dekat sekolah sains, sekolah satu di sana, sekolah menengah, satu lagi dekat majlis daerah. Dia tahu apa kata? Yang penganjuk dia kata, ustaz kami pening kepala. Pasal apa? SB Perak kata boleh, SB Pahang pula kata tak boleh. Pasal Cameron Highland ni dia bodoh, Pahang sikit, Perak sikit. Yang SB Perak kata ustaz okey, tak ada masalah apa. SB Pahang kata tak boleh ustaz, okey tak boleh, pasal dia pernah pergi ceramah PAS, dia pernah berceramah atas PAS. Apa masalah aku berceramah atas PAS, hang tak bagi aku berceramah di sekolah? Aku nak ajak depa politik ke? Apa bangang sangat tuan-tuan? Dia nak tutup rezeki kita. Ingat, selagi tangan aku boleh mengangkat, aku akan terus berdoa. Macam mana Dr. Badrul Amin menyatakan dalam ceramah-ceramah dia, orang-orang yang menganiaya dia, membawa masuk dia ke dalam ISA, dia akan terus berdoa. Saya walaupun tidak sekuat itu mihnah dan tribulasinya, tapi saya dapat rasakan tekanan itu hari ini. Saya yakin, saya tidak ada senjata macam kamu, tapi saya ada doa. Saya yakin. Dan alhamdulillah, saya terus hidup. Saya ada anak, saya ada isteri 4 orang anak. Tak ada masalah apa. Cuba kita buat kerja profesional tuan-tuan. Saya rasa semua okey insya-Allah. Yang jadi masalah bila ada kekangan politik di sana. Nak banjir, hantar mangsa bantuan banjir pun bila orang PAS nak tolong tak dapat liputan. Kita bukan nak liputan tu sangat. Tapi jangan diperanak-tirikan pihak pembangkang ni seolah-olah mereka ni tidak guna hidup di dalam tanah air. Sedangkan disebabkan kekuatan pembangkang lah menyebabkan kamu berfikir untuk sentiasa mengendarai perjalanan politik kamu dengan lebih baik dari satu masa ke satu masa. Tidaklah kamu melolong aja ikut kepala otak kamu yang tidak digarap Al-Quran dan Sunnah. Ikut aja. Hari ini. Itu sebab minta maaf, UMNO ni dia berubah-ubah. Dan saya yang pelik, saya bapak rahimakumullah, waktu yang sama tuan-tuan perempuan, waktu yang UMNO ni tekan-tekan saya, ada satu jabatan agama Islam wilayah Kusuran telefon saya, ustaz boleh ceramah kat Batu Talam tak? Waktu tu nak dekat pilihan raya. Ustaz, kita nak dah lama cari ni, nak buat forum perdana. Dan saya kata kat mana? Bukan kat Batu Talam, kat Raub sebelah lah tu. Mungkin 27, 28 pilihan raya, 27 buat forum. Bila saya dapat tangkap aja, yang saya jadi suspek apa dia? Pasal yang telefon aku tu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Apakah hanya orang Jabatan Agama Wilayah Persekutuan telefon untuk suruh aku ceramah ke Pahang? Patutnya orang Jabatan Agama Islam Pahang lah telefon aku untuk ceramah di negeri Pahang. Mengapa pula kerja orang Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pula suruh kita pergi ceramah di sana? Jadi akhirnya tuan-tuan, bila saya cek, saya teringat kes ni yang jadi pada Al-Fadhil Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Waktu kes di Pilihan Raya Anak Bukit dulu. Betul ya? Arau. Indra Kayangan. Kesnya simple saja. Kita tak naklah mengeluarkan balik isu lama, tapi inilah sebenarnya gambaran yang berlaku disebabkan kadang-kadang dia tahu kita ni aktivis mana, arah mana, ada pegangan tersendiri kita, prinsip kita, dan mereka cuba menodai prinsip itu dengan cara menggunakan waktu-waktu tertentu yang begitu, yang sukar, waktu puncak lah boleh kita panggil, menyebabkan orang lain terkeliru dengan perjuangan pendirian kita. Sebab itu saya tolak. Nak pula penceramah itu saya dengan Datuk Dr. Masyita. Saya tak kisah tuan-tuan, Datuk Masyita ke, Ridwan T ke, anak pun biasa dah ceramah dengan dia orang. Tapi masalah, jangan ambil kesempatan politik di sana.
Cuba bebaskan minda kamu, tuan-tuan. Ini yang masalah UMNO. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan perempuan lah kena hijrahkan parti ni yang tak demokratik kepada lebih demokratik. Sebab orang yang berkarya kerana Allah, mereka dapat tempat. Orang yang berjuang kerana jalan Allah, mereka dapat tempat. Bukan disakiti, bukan mereka hari-hari untuk ditohmah, difitnah. Begitu sekali tahu. Sehingga akhirnya benda ini akan menjadi satu virus dalam masyarakat. Akhirnya tidak ada ubatnya lagi, tuan-tuan. Setelah apa? Kita nak remaja sendiri makin kabur dalam perjuangan akidah, syariat dan akhlak. Mak rempit makin berlambak. Apa lagi? Mak ketum ni tak tahan abang. Kau bayang kalau mak ketum ni banyak besok, kau takkan dalam parlimen semua mak ketum. Assalamualaikum Ibu Mat. Wah, rasa tak kena. Kita nak semua yang ceria, kita nak semua yang ada asas. Tak banyak sikit asas Islam kena ada. Dan mesti kita buat tindakan susulan membawa remaja kepada bukan sekadar mengenal Islam, tapi mendalami ilmu Islam. Bukan sekadar menyemai benih-benih Islam, tapi sudah semestinya kita bertanggungjawab. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita hidup sebegini panjang umur kita, ingatlah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan bertemu dengan Allah bila dijemput oleh bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Dan ingat, tuan-tuan, sebagai penutup lagu terakhir saya, tujuan saya pada malam ini bukan nak melabel-labelkan nama sesiapa, tidak, tapi sekadar sama-sama kita berinteraksi, ingat mengingati baca kata Ustaz Aris tadi. Itulah Islam, ad-dinun nasihat. Sebab perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati terketar menambah kering rerumputan. Perjalanan ini semestinya bagai saksi, aku lupa lirik lagi. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa ayah ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Itu tanda Tuhan murka melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Setakat itu pada malam ini, yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik sudah tentu susunan kata saya yang kadang-kadang terlepas pandang, menyinggung perasaan tersinggung. Maaf zahir dan batin saya pohonkan. Sekadar kulil haq walau kana muran, cakap yang benar walaupun kadang-kadang ianya berasa pahit. Terima kasih banyak-banyak pihak majlis. Yang baik datang dari Allah, tidak baik datang dari saya. Terima kasih. Bertemu di lain masa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum